Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung balik kita punya kelas daripada minggu lepas, iaitu sambungan kepada formula molekul dan juga formula empirik. Okay, hari ini kita akan tengok a little bit of calculation. Okay, so untuk hari ini, tiga perkara yang kita akan belajar. Yang pertama sekali, penentuan formula molekul. Kalau minggu lepas, daripada formula molekul, kita tukar kepada formula empirik. Okay, ringkasan ataupun nisbah teringkas. Untuk hari ini, daripada formula molekul, kita mahu tukar semula kepada formula empirik. So, ini ada banyak calculation, tapi dia calculation yang asas. Jadi, tapi kalau yang asas ini kamu ada masalah dengan matematik, bab ini akan ada sedikit kesukaran. Jadi, tolong kasih kuat kamu punya matematik. Yang kedua, formula sebatian ion. Yang terakhir sekali, penamaan sebatian kimia. Kenapa sebatian kimia tu dinamakan sebagai natrium klorida sebagai contoh, ataupun karbon dioksida, karbon monoksida. Okay? Ada dia punya cara untuk menamakan benda itu. Okay. So, yang pertama sekali, penentuan sebatian molekul. Cikgu rasa yang ini cikgu telah memperkenalkan pada minggu lepas, iaitu formula molekul adalah formula yang menunjukkan nilai sebenar, jumlah sebenar setiap unsur dalam sebatian. Formula empirik adalah ringkasan, nisbah teringkas. Dan cikgu ada bagi tahu ada N di depan itu, kalau kamu masih ingat. Iaitu dia punya faktor sepunya, berapa yang dia bahagi. Yang paling kecil yang kita boleh dapat. Kan, sebagai contoh, kalau butanol lah, C4H butana, iaitu gas memasak kita tu. Formula molekul yang sebenar C4H10, tapi kalau kita kasih ringkas pergi jadi formula empirik, dia akan jadi C2H5. Kan, di mana perkali yang paling teringkas itu adalah 2. Kan, sini kena bahagi dengan 2, ini kena bahagi dengan 2, dapatlah 2 dengan 5. Ini paling kecil lah, sebab 2 dengan 5 ni dia tidak boleh dibahagi lagi untuk dapatkan nombor bulat. Kan, so this one yang paling ringkas iaitu 2 ini. Okay, so daripada di sini, daripada formula empirik ini, kalau kita tahu dia punya 2, dia punya nilai N, kan, iaitu kita tahu nilai N dia adalah 2. Kalau kita tahu, daripada sini kita terus boleh tukar semula kepada formula molekul. Macam mana cara dia? Kita kali ini 2 kali 5. Okay. Okay, 2 darab 5. And then 2 ni kita darab lagi dengan 2. 2 kali 5 dapat 10. And then 2 darab 2 dapat 4. Jadi kita boleh dapat semula formula tersebut. Formula molekul tersebut. Okay. Okay, tengok beberapa contoh ringkas yang dalam kamu punya buku teks. Contoh air. Okay, kadang-kadang ada beberapa formula molekul yang mempunyai formula empirik yang sama. Sebab apa? Sebab dia sudah paling ringkas lah. Contoh macam air ni. Okay, air ni formula molekul dia H2O. Kan? H2O ni dia sudah paling ringkas sudah. Dia tidak ada sudah. Di sini ada 1 tau. Tapi tak ditulis. 2 dengan 1 ni sudah paling ringkas. Tidak ada sudah pembahagi yang kita boleh bahagi. Jadi maksud dia, formula empirik dia pun H2O. Sama. Kan? Sama. Sebab ini memang sudah paling ringkas. Kan? Okey, tengok pula hydrazine. Hydrazine ni adalah satu sebatian yang mempunyai formula molekul N2H4. Okey. Formula empirik dia NH2. Kan, NH2. Dan nilai N dia adalah 2 di situ. Nilai N itu berdasarkan kepada yang this one. Formula empirik ada nilai N. Nilai N ni apa? Yang nilai yang kita kasih bahagi, faktor sepunya. Jadi kalau kita mau tukar semula kepada formula molekul, 2 ni kasih kali dengan 2, and then 2 ni kali dengan N. Di sini ada 1. Tolong ingat supaya kamu tidak keliru. Ada 1, tapi tidak ditulis dalam persamaan lah. Dalam formula empirik ataupun formula molekul. So N 2 H 4. Okay, dapat balik this one. Okay, so kalau kamu tidak mahir lagi benda ni, tolong ulang balik.
video yang cikgu rakam ini. Sama juga macam ni propena. Formula empirik dia CH2. Kan, dia punya nilai N ataupun pembahagi dia tu adalah 3. Dan kalau kita mau dapatkan dia punya formula molekul, 3 ini kita darab masuk saja. 3 kali 2, 6. 3 darab 1, 3. Jadi C. Okay, C3H6. Right. Pergi dekat benzena pula, sama juga. Formula empirik dia CH. Ringkas saja ni formula empirik dia. C dengan H. Dan dia punya perkali atau faktor sepunya paling kecil dia adalah 6. Kan? So, kalau kita mau cari balik dia punya formula molekul, N itu adalah 6. N adalah 6. Darabkan masuk balik. Kan? 6 kali 1, 6. And then, dekat karbon tu ada 1, 6. Okay, kali. Kan? Masukkan dia. Okay? So, cikgu harap ini clear. Daripada formula molekul, daripada formula empirik, tukar balik kepada formula molekul dengan melihat kepada berapa dia punya faktor sepunya. Okay, next. Ada satu benda yang cikgu mahu kamu perhati betul-betul kaitan dia, iaitu kaitan di antara nilai N ini, nilai N dengan jisim molekul relatif. Okay, apa ni jisim molekul relatif? Hasil tambah dia punya jisim atom relatif yang kita belajar dalam bab 2, tak silap cikgu. Okay, bab 2. Kan, contohnya kalau H2O ni, contoh kalau kamu masih tidak dapat recap balik. Contoh H2O, H dia punya JR ialah 1. Kan, 1 tambah 1 tambah O, jisim atom relatif dia adalah 16. Sama dengan 18. So, inilah dia punya jisim molekul relatif, 18. Jadi, kita mau tengok apa kaitan jisim molekul relatif formula molekul, this one, dengan formula empirik. Dan juga kaitan dengan N. Okay. Kita ambil satu contoh. Contoh. Kita ambil, okay, inilah propena. Okay, ambil contoh propena. Okay, propena. Okay, propena. Sekarang ini kita tengok contoh dia. Dia punya formula molekul. Dia punya formula empirik. Okey, formula molekul dia daripada sini C3H6. C3H6. Formula empirik dia CH2. Okey, andai kata kita tidak tahu nilai N. Contohlah ni tak tahu. Contoh kita mau tengok apa kaitan dia. Okey, cari dia punya jisim molekul relatif. Kan? So, jisim molekul relatif. Sama juga cari dekat sini. Jisim molekul relatif. Okey. Karbon, cikgu tuliskan karbon 12, hidrogen 1. Okey. So, di sini ada 3 karbon. So, 3 darab dengan 12 tambah dengan 6 kali dengan 1. Tolong mahirkan benda ni. Kalau kamu belum mahir lagi cari benda ni, tolong ulang balik bab 2. Sebab inilah bab asas yang kita akan pakai selepas ni. Kan? Bab 2 sampai bab 5 adalah bab yang asas. Jadi tolong benda tu betul-betul kasih mahir. Sebab dia akan sentiasa diguna pakai untuk bab seterusnya sehinggalah bab tingkatan 5. Jadi tidak ada ruang untuk tidak mahir. Sebab kita akan bingung pada bab yang seterusnya kalau tak mahir yang ini. Okay, this one. 3 kali 2. Okay, 36 tambah dengan 6 dapatlah 42. Okay. So, dekat sini pula C. Okay, 12 tambah. Ni 2 darab dengan 1. Hidrogen 1.
Okey, 12 tambah 2. 12 tambah 2 sama dengan 14. Okey, so sekarang tengok dekat sini. Okey, 42 adalah jisim molekul relatif untuk pentana ni. Kemudian formula empirik dia bila dikira adalah 14. Jadi tengok kaitan di antara 42 dengan 16 ini. Okey, kalau kamu kasih bahagi, tengok 42 yang this one bahagi dengan 14. Okey, bahagi dengan 14. Kita akan dapat 3. So 3 ni rupa-rupanya adalah nilai N. Nilai N. Okey, 3 ni. Maksud dia apa? Kaitan di antara jisim molekul relatif, kan, formula empirik, formula molekul bahagi dengan jisim molekul relatif formula empirik, kita akan dapat nilai N. Sama juga. Jadi kalau ada soalan-soalan yang macam ni, permasalahan dia, kita kena carilah formula molekul this one, JMR, and then this one, and then kita boleh cari dia punya nilai M. Kamu akan tengok contoh soalan tu selepas ini. Okay, tapi yang penting kamu clear, kamu dapat sedikit idea apa kaitan di antara JMR, formula molekul dengan JMR, formula empirik. Iaitu kalau kita bahagi dua ni, kita akan dapat juga nilai N itu, iaitu perkali yang terkecil. Okay, kenapa penting benda tu? Sebab soalan selepas ni, dia ada kaitan sedikit pasal mencari formula empirik berdasarkan kepada JMR itu. Okay, contoh 15. Tengok dia buku teks. Ada di buku teks. Okay, satu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Nampak? CH2. Jisim molekul relatif. Tengok sekarang. Tengok. Jisim molekul relatif ialah 56. Okay, sebenarnya formula empirik ni kita tak panggil jisim molekul relatif. Tapi yang di sini cikgu bagi tahu ni sebab mau kasih faham saja. Dia tidak ada jisim molekul relatif untuk formula empirik. Sebab empirik ni dia ringkasan. Tapi cikgu tulis macam gini supaya kamu faham dia punya nilai tambah itu. Okay, tolong clear benda ni. Okay, jisim molekul relatif ialah 56. Maksud dia yang sebenar tu lah. 56 ni adalah dia punya formula molekul itu. Okay, jisim molekul relatif yang formula molekul. Formula empirik dia adalah CH2. Apakah formula molekul sebatian itu? Nampak? Dia bagi formula empirik CH2. Okay, sekarang soalan tanya, formula molekul dia apa? Apa dia? Masalah dia, dalam soalan ni, dia tidak bagi tahu nilai N. Kan, nilai N tu dia tidak bagi tahu. Kalau tahu senang, kita masuk je nilai N. Contoh kalau nilai N dia sini 4, kita masuk darab 4 saja kan. Masalah dia dalam soalan ini, dia tidak bagi nilai N. Cuma yang dia bagi adalah jisim molekul relatif untuk formula molekul tersebut ialah 56. Itu yang cikgu bagi tahu penting untuk kamu tahu kaitan ni. Maksud dia bila kamu tahu berapa pengiraan untuk CH2, kamu dapat 56. Ini kamu bahagi this one, kamu akan dapat nilai N. Jadi daripada nilai N tu barulah boleh cari dia punya formula molekul. So itu yang cikgu mau kamu clear. Okay. So step pertama dia, apakah jisim atom relatif dia bagi H1C12. Okay. Andaikan formula molekul sebatian ialah CH2. Okay. Mula-mula sekali step pertama kalau kita tengok buku ni, kita andai je lah. Kan, sebab N tu tidak tahu. Kan, CH2N. N ni tidak tahu. Kita mau cari N dulu. Kan. Kalau tahu N senang, darab terus. Tapi tidak tahu N. Jadi kita andai saja dia CH2N. Okay. Berdasarkan formula molekul JMR sebatian, kan, 12 tambah 2 tambah 1 darab N. Kan, so
this one 2. Kita kira dia punya dalam ni berapa. Yang tadi yang cikgu cerita di sini tu lah. Okay, 12 tambah hidrogen 1. Kemudian ada 2 di situ. Kan, darab dengan 2. Okay. Kan 2 ni. N. Okay, cikgu ulang. So, N dalam kurungan 12 kan tambah 2 darab 1. Ini yang this one. Okay. Kira dia punya JAR itu. So, 12 tambah 2 sama dengan 14. Dapatlah 14N. 14N. Kan sama tu Nina. 14 itu. Okay. 14N. Okay, kemudian diberi JMR sebatian ialah 14N. 14N ni sama dengan 56. Kan, 14N ini sama dengan 56. Sebab kalau kita kasih darab semua balik, and then kita cari dia punya JMR, kita akan dapat 56. Kan, yang sama lebih kurang macam ni lah. Kan, 14 ini, kalau kita kali dengan 3, dapat balik 42. Okay. So, 56. So, guna kita punya algebra. Kan, so N 56 bahagi dengan 14. Dapatlah 4. Jadi, N itu sama dengan 4. So, N sama dengan 4. Tapi, belum dapat lagi. Lepas dapat N sama dengan 4, kita masukkan semula ke dalam persamaan this one. Kan, so masukkan dekat sini, kita akan dapat CH2. Okay, kita dapat CH2. N tu berapa? N itu adalah 4. 4. So, barulah kita masuk darabkan masuk, dia dapat C4H8. So, inilah dia punya formula molekul sebatian. Okay. So, cikgu harap kamu dapat kaitkan dengan JMR JMR 56 itu, kaitkan dengan this one. Kan? So, tengok balik. Okay. Kalau kamu kurang faham yang ini. Benda ni memang kalau algebra tidak berapa kuat, memang ada masalah di sini ya. Kalau kamu rasa sulit, kenapa aku tidak faham, kamu tolong cek balik matematik. Kan, matematik algebra kamu adalah adakah cukup kuat untuk jawab soalan ini. Okay. Okay, so latihan 3.14. Cuba untuk buat. Okay, next kita pergi formula sebatian ion. Okay, dekat sini kita akan belajar sikit macam mana, contohlah, kan cikgu pernah cakap, kita tidak boleh letak sembarangan. Contoh kalau natrium klorida, NaCl. Kan, tidak boleh kita sembarangan taruh Na2Cl. Tidak boleh. Ataupun Na10Cl8, contoh. Nilai-nilai ni tidak boleh diletak sembarangan. Dia ada cara macam mana kita mau dapat. Okay. So, sebelum ini, kamu sudah belajar dalam bab 2, bahawasanya elektron itu, elektron valence yang paling luar itu, atom ni dia boleh terima elektron ataupun dia boleh buang elektron. Buang elektron valence tu lah. Kalau contoh untuk mencapai kestabilan. Sebab di luar itu, petala luar itu, dia mesti mencapai oktet ataupun duplet. Duplet ni berlaku pada petala pertama saja. Okay. Jadi kalau yang petala kedua, 3, 4, untuk atom jadi stabil, dia mesti yang luar tu ada 8. Kalau dia ada 7 saja, dia perlu jadi 8 untuk stabil. Kan, contoh kalau satu atom itu, cikgu kasih ringkas saja. Cikgu letak terus petala yang paling luar itu. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Contoh, dia ada 6 elektron. Yang paling luar, elektron valence tu ada 6. Kan contohnya. Jadi, untuk jadi stabil, dia perlu dapatkan lagi 2 elektron. Kan? Dia perlu dapatkan 2 supaya jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita panggil sebagai oktet. Kan? Bila dia terima 2 elektron tu, maka atom itu sebab dia terlebih negatif. Ada 2 negatif yang masuk ke dalam dia, maka katakanlah ni X. Maka atom ini dia akan bercas 2 negatif. Kan? Kenapa 2 negatif? Sebab dia terima 2 elektron. Ada 2 elektron kan cas negatif. Jadi dia ada 2 negatif situ. Kan? Contoh yang kedua, satu atom itu contohlah dia ada elektron valence yang paling luar itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang paling luar dia ada 2 saja. Kan? Jadi 2 ni untuk dapatkan susunan yang stabil, yang 2 ni dia kena buang. Dia tidak boleh ambil 6 lah sebab 6 ni banyak betul mau dia ambil. Jadi paling senang dia buang 2. Kan? Okey, bila dia buang ini 2, maka yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia pun stabil oktet. Okey, sebab dia sudah buang 2 negatif. Maksud dia atom tu kurang. Dia kurang 2 elektron. Kan? Benda-benda negatif dalam atom itu kurang sebanyak 2. Jadi cas dia akan jadi, katakanlah ni Y. Cas dia akan jadi Y2 positif. Kan? Sebab dia sudah buang elektron itu. Jadi 2 positif. Okey. Ini kita recap balik yang bab 2. Okey. So, kalau satu ion itu, atom itu dia bertukar menjadi cas yang negatif macam this one. Kita panggil sebagai anion. Nama dia cas yang negatif. Dan kalau dia jadi cas positif, kita panggil sebagai cation negatif. Okey. Macam mana mau ingat? Tengoklah T ni kan. Ada T ni plus tu. Cation tu plus lah. Kalau cation plus, anion mestilah negatif. Okey. So, ini sedikit idea dulu. So, tengok dekat sini. Ada banyak formula-formula ada banyak ion yang wujud di alam semesta ataupun daripada jadual berkala tu kita boleh tengok. Contoh ion natrium Na+, ion kalium K+. Ini kamu jangan dulu tanya, kita akan pergi detail benda ni pada tajuk bab 4 nanti. Okey, jadual berkala unsur. Tapi sekarang kamu ambil dulu cas dia. Ambil saja. Aluminium 3+. Ion zinc 2+. Magnesium, ion ferrum 2+, ion ferrum 3+. Nampak? Kadang-kadang ada jadi macam gini. Ada 2, ada 3. Ini kita akan tengok bab seterusnya lah. Ion cuprum 2+, ion kalsium 2+, ion argentum plus, ion plumbum 2+, ion aluminium NH4+. Ini semua contoh-contoh formula cation. Ada tak lagi daripada ni? Ada banyak lagi. Okay. And then untuk anion pula yang bercas negatif. This one selepas dia menerima elektron. Ini selepas dia buang elektron. Jangan keliru buang sama terima ini. Ion oksida contoh. O2-. Oksida ni daripada oksigen lah. Kan oksigen bila dia terima elektron, dia bila jadi ion, kita tukar nama dia pergi oksida. Okay. Kemudian ion klorida. Cl- daripada atom klorin. Ion bromida. Kan. Ion iodida. Ion hidroksida. Yang semua ada cas negatif ini. Okay. Dan seterusnya. Okay, so yang positif dan negatif ini, kan, secara umum kita tahu dia akan saling tertarik lah. Satu benda yang positif dan juga negatif, kalau kita kasih dekat, dia akan saling tertarik dan mula untuk bergabung. So, daripada sini kita tengok macam mana cara mau tulis apabila dua-dua ni bergabung.
Okey, tengok yang pertama contoh. Kita mahu natrium klorida. Natrium Na bergabung sama klorida Cl. Okey, Na, ion Na plus. Okey, ion klorida ataupun klorin Cl minus. Okey, untuk benda dua-dua ni bergabung menjadi satu sebatian ion, kan? Cas dia mestilah sama. Jumlah cas. Kalau sini jumlah dia positif 1, untuk bergabung yang anion pun jumlah dia mesti negatif 1. Sebab positif dengan negatif, bila dia bergabung, dia akan kasih cancel dia punya charge tersebut, kan? So, bila sudah sama, kan, kita boleh terus kasih gabung jadi natrium NaCl. Sebab dia sudah sama. Right. Ni yang pertama. Tengok dulu betul-betul. Okey, contoh yang kedua. Kita mau buat magnesium klorida. Okey, kita mau kasih gabung di antara magnesium dengan klorida. Okey, ion magnesium Mg2+. Ion klorida negatif. Okey, nampak tak? Dekat sini, untuk magnesium ni, dia punya jumlah charge adalah 2. Ada 2 ion positif. Tapi untuk klorin, dia cuma ada 1. Charge dia cuma negatif 1. Jadi tidak seimbang. Ini 2, ini 1. Jadi kita tidak boleh terus MgCl. Tidak boleh macam ni. Kan, sebab dia punya charge tidak seimbang. Jadi macam mana kita mau kasih seimbang benda tu? Kan, dua-dua ni mesti sama lah. Kalau sini 2, sini pun mesti kena 2. Jadi kita perlu satu lagi ion klorida. Barulah dua-dua ni hasil tambah dia punya charge, kita akan dapat negatif 2. Bila sama negatif 2 sama dengan positif 2, barulah kita boleh gabung dua-dua ni jadi MgCl. Okey, sebab ada 2 di sini, letak 2 di bawah. Okey, cikgu harap ni kamu clear. Kan, tidak boleh tiba-tiba MgCl. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab charge dia tidak sama. Magnesium ni 2+, klorin ni negatif. Jadi tidak boleh bergabung. Perlu ada satu lagi klorin. Barulah charge itu seimbang. Sini 2+, sini pun 2-. Okey. So, ini agak senang sebenarnya. Kalau kamu tidak faham, tolong ulang balik video ni. Okey, cuba lagi try yang lain. Kita mau buat aluminium dengan oksigen. Aluminium oksida. Kan, aluminium oksida. Kita aluminium oksida. Okay, so aluminium Al3+. Okay. Dan ion oksida O2-. Nampak? Bila kita mau kasih gabung ion ini, dua-dua ion tidak boleh terus-terus. Oh, cikgu senang je. Aluminium O. Salah. Kenapa salah? Sebab charge tidak sama. Tidak boleh terus kasih gabung. Kita mesti seimbangkan dia punya charge. Okay. So, di sini macam mana? Kan? So, di sini apa yang kita nampak, kita perlukan satu lagi aluminium 3+, dan juga kita perlu 2 lagi oksigen. Okay. So, bila ada aluminium ni ada 2, kita akan dapat positif 6. Kan, tambahlah 3 tambah 3 tu. Bila this one ada 3 ion oksida, kita akan dapat negatif 6. Nampak tak? Negatif 6 dan juga positif 6 telah pun sama. Maksud dia kita perlukan 2 ion aluminium untuk digabungkan dengan 3 ion oksida. Sebab tu nanti kita dapat Al, okay, 2, kemudian O, kita dapat 3. Ini cara gabung dia. Bukan senang-senang. Senang cikgu. Al kosong. ALO. Salah. Ataupun suka hatilah Al2O2. Salah juga. Kenapa salah macam gini? Dia punya charge tidak seimbang. Dia mesti kiri dan kanan, cat ion dengan anion itu, charge dia sudah sama, baru kita boleh kasih gabung. Okay, so daripada sini, kalau kita perasan, cara paling senang kita mau dapat adalah kita buat teknik persilangan, dia panggil.
Kan, supaya kamu terus kita boleh dapat. Contohlah, aluminium 3 plus dengan O 2 minus. Teknik persilangan ni kita ambil nilai ni nah dengan ini nah kita kasih silang. Contoh 2 ni kan sebenarnya di bawah ini kan 2, and then 3 ni taruh dekat sini. Dapat 3. So automatic kita dapat aluminium kan 2, kemudian O 3. Sama juga. Contoh lain ni dia panggil teknik persilangan. Ni biasa orang pakai lah supaya mau cepat. Okay, magnesium 2 plus kan dengan klorin minus. Minus ni ada 1 sebenarnya tau. Kan, ada 1 di sini tapi tak ditulis. Okay, gunakan teknik persilangan. Okay, 2 ini pergi di sini, and then 1 pergi sini. 1 di sini, 2 di sini. So terus kita dapat Mg dengan Cl2. Okay, kasih silang dia punya nilai cas itu. Okay, macam mana pula kalau Mg2 plus dengan O2 minus? Adakah macam gini? Adakah macam ni? Salah lah. Bukan macam tu. Ni tak payah silang. Kalau sudah sama dia punya cas, tidak perlu silang sebab kita tahu sudah sama. Kan? Kita hanya perlu 1 Mg dengan 1 O cukup. MgO. Okay, kalau sama macam gini tolong ingat jangan kamu pergi silang pula tiba-tiba jadi Mg2O2. Tak perlu sebab kita hanya perlukan 1 Mg2 plus dengan 1 O2 minus. Selesai. Dia sudah ion tu sudah seimbang. Kalau tengok macam sini 2 plus dia bergabung sama O2 minus. Okay, sudah seimbang. Kan tidak perlu lagi lebih daripada 1. Okay, so ini adalah cara-cara untuk membuat formula sebatian ion. Jadi kebiasaan dia belajar, dia tidak dapat buat benda ni sebab dia tidak ingat ni. Dah ingat semua dia punya cas ni. Jadi tolonglah pergi baca dan cuba buat hafalan sedikit. Cas-cas yang penting ni lah. Okay, so cikgu harap tajuk ni, bahagian ini clear. Okay, so sedikit pasal penamaan untuk yang last kali, penamaan. Contoh macam natrium klorida. Untuk yang cas positif nikel ion, kita kekalkan dia punya nama itu. Contoh kalau ion natrium, kita panggil natrium lah. Dan nama ni pula, di depan dia yang positif, di belakang dia yang cas negatif. Untuk yang negatif pula, certain anion kita tambah da di belakang. Contoh macam klorin jadi klorida. Kan, kalau bromin jadi bromida. Kalau nitrat jugalah. Okay, bukan semua tau. Ini kamu perlu kepada pembacaan. Biasa tengok, biasa baca dia kamu boleh dapat. Kamu boleh biasakan dengan nama dia tu. Jadi ini natrium klorida, zinc bromida, magnesium nitrat. Okay. Okay, kadang-kadang pula macam tadi tu ada, ini kamu akan belajar bab 4 Ada beberapa jenis atom yang dia boleh wujud dalam lebih daripada 2 cas. Lebih daripada 1 cas. Contoh macam ferrum. Ferrum ni dia boleh wujud cas 2 plus ataupun 3 plus. Okay. Jadi dalam penulisan biasanya contoh macam ferrum oksida kan, dia akan letak ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida. 2 dan 3 ni merujuk kepada dia punya cas. Kan, sebab dia ada lebih daripada 1. Dalam penulisan, saintis kasih letak simbol Roman ini untuk mewakili dia punya cas. Contoh kalau ferrum 2 tu maksud dia asal daripada ferrum yang mempunyai cas 2 plus. Kalau ferrum 3 itu maksud dia berasal daripada ion ferrum yang ada cas 3 positif itu. Okay, so cikgu harap yang ini boleh clear lah. Benda ni baca saja, pergi buka punya buku teks dan tolong baca berkaitan dengan cara untuk menamakan. Okay, so latihan kamu 3.16 sambung saja dengan 3.3. Okay, so untuk kelas hari ini ni saja, cikgu harap kamu dapat faham, dan kalau macam kurang faham atau penjelasan cikgu tidak berapa jelas ataupun kamu keliru, tolong WhatsApp kan, tolong tanya cikgu. Kita akan ulang balik di mana bahagian yang kamu tidak faham, sebab kadang-kadang cara penerangan ni bukan semua orang faham. Okay, mungkin ada cara yang lebih
senang supaya kamu boleh faham tajuk-tajuk dalam kimia ni. Okay, kelas, sekian. Terima kasih.